Tu Syafiqah masuk dah. Assalamualaikum semua. Bertemu kita di week 13 tutorial. Lama dah tak tutorial. So hari ini kita bertutorial. Okey, Madam dah dapat email daripada RP yang macam Madam forward tu kan. Tapi Madam nak ingatkan semula lah. So kita akan berfinal test pada 23 Julai 2021 pada hari Jumaat, iaitu selama 4 jam diberi. 23 Julai maksudnya dah tak lama lah kalau 23 Julai tu. So bulan ni jugalah, tapi hujung pun tak berapa nak hujung juga. Okay. So untuk turn in memang ada. Nampak kan Madam share ni kan? Nampak Madam. Okay. So turn in kena less than 25%. Okay. Set soalan dan jawapan akan diberi 3 hari lah. Ini untuk Madam lah. So Madam tahu soalan dulu 3 hari sebelum. Okay. Okey, tempoh izin menjawab yang dibenarkan oleh fakulti adalah selama minimum 4 jam. Okey. Tetapi pelaksanaan secara umum 8 pagi sehingga 5 pagi lah. Maknanya orang kata 5 petang. Kiranya kalau macam ada masalah ke, nak buat lambat sikit ke, macam mana ke. Tapi Madam try dulu stick dengan 8.30 hingga 12.30 lah. Okey. Okey, platform atau kat mana kita nak buat final test ni adalah dekat UFuture. Okey, UFuture lah untuk kita. Okey, dan Madam juga akan bagi soalan dalam WhatsApp lah in case kalau kamu macam pagi tu ada soalan, ada masalah kat UFuture, so lambat pula nanti nak dapat kan soalan. Jadi Madam akan hantar dekat dalam group bersama-sama juga Madam akan hantar template. Okey. Untuk UFuture, 2 kali percubaan dibenarkan. So Madam suggest kalau kamu jawab kat template, kamu attach lah. So mudah. Okay, so tak ada attempt. Tak ada lah macam tengah-tengah type hilang ke. Okay, tak selamat. So Madam cadangkan kamu type dalam Word dulu. Okay, dalam template tu lah. Turn in perlu diambil untuk final test yang punya soalan AC 50% ke atas. So kita memang ada turn in lah. Okay, pertama kalinya PAD 350 ada turn in. Okay. Okay, so katakan kalau kamu ada masa hari tu kamu kena dapat COVID, Allahu Akbar. Kamu dapat vaksin, okay, nama kamu naik, hari tu kamu dapat vaksin ataupun kamu ambil semalam ke kemarin ke, lepas tu kamu macam demam-demam ataupun kena kuarantin ke, beritahu Madam. Okay, Madam akan sentiasa menggunakan budi bicara untuk kita settlekan juga. Mungkin di hari lain ke apa, tapi inform, alright? So Madam dah maklumkan 23 Julai ni bersamaan 8.30 hingga 12.30 UFuture. Okay, so yang ni maklum. Yang ni settle ya, yang ni clear tak yang ni? Hari, masa macam mana. Okay, soalan pula, satu soalan ada 2 part. Satu part A, satu part B. Okay, so dia akan 4 soalan yang membawa markah 100. Okay, yang ni clear tak? Clear. Alright. Okay. Okay, kita pergi tengok pula kepada format seperti yang Madam cakap tadi. Soalan part A adalah, kita tak bincang lagi kan pasal final test, betul tak? Belum Madam. So sebenarnya, okay, Madam taklah tulis kat mana-mana sebab tak dibenarkan, tapi dia ada chapter dia yang masuk. Okay, so tak perlulah kita nak study semua chapter. Okay, so untuk part A, okay, markah adalah 25 marks. Dia akan buat soalan dia macam ni Dia akan buat macam A dan B. A, okay, define. Salah. Okay, bla 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 macam tu. Dan B, apa ni? B, elaborate katakan. Okay, so antara 2 soalan ni dia akan bagi katakan yang ni 10 marks. Okay, yang ni, ada pula elaborate. Okay, ni 15 marks ataupun atas 15 mark, bawah dia ni lah macam 10 dengan 15 menjadikan semuanya 25 mark. Okay, so untuk part A, soalan mana yang masuk Madam? Okay, Madam terus terang. Chapter 6
and chapter 7. So chapter 6 dan chapter 7 chapter apa ni? Chapter apa 5 pillars. Yang ke-6 apa? Chapter 6 dan chapter 7. 6 obstacle, madam. Obstacle. Okay, chapter 7. Chapter 7 strategi and initiative. Yes, dia akan pusing kot situ je sebab itu format dia. Part A 25 markah, dalam tu ada 2 soalan. Okay, dia kena ada chapter 6 dengan chapter 7 sebab itu format dia. So kamu study lah. Maknanya chapter 6 dengan chapter 7 adalah chapter yang wajib baca. Sebab apa? Itu adalah chapter yang wajib jawab. So kena tahulah pasal obstacles and strategies. Betul? Okay. Betul, madam. Okay, untuk part B pula. Okay, kat sini 75 marks lah. Okay, sebab semua total adalah 100. Okay, so dia ada, yang ni dia ada question 1. Yang ni question 1. Okay. Dan yang ni pula ada 4 soalan yang datang daripada chapter 5, 7, 8. Tapi kan ada 4 soalan. Answer any 3. Chapter apa pula lagi satu Sekejap ke dia kena WhatsApp. RP. Ada WhatsApp sekejap sini. Dalam cek ni. Cik siap WhatsApp Tapi masuk chapter berapa 5, 7, 8 redundant lah pula kan chapter 7 ni kan? Madam, redundant. Itulah tak apa, baguslah korang boleh baca sekali je. Tapi ada 4 soalan je ni. Satu chapter lagi apa Kami tunggu sekejap sebab so dia akan buat soalan macam 10, 15. Madam, kalau soalan 10 dengan 15 ni, faham tak? Dia macam seolah-olah kamu buat 2 soalan, betul tak? Betul, madam. Sebab tapi kamu tak payah buat introduction dengan conclusion, tapi seolah-olah kamu kena mikir 2 benda lah. Bagi madam prefer kalau kamu jawab soalan yang markah penuh dia 25 markah. Sebab kamu macam just tumpu topik tu je ataupun soalan tu je. Betul kan? Alright. Okay, so setakat ini madam boleh katakan each question. Okay, dia ada ni Question 1, 25 marks. Question 2, 25 marks. Tapi mungkin dia buat secara bulat ataupun tak bulat, 25 marks. Okay, dia akan rotate. Tapi kalau mengikut perbincangan, okay. Dan question 4 pun 25 marks. Ikut perbincangan madam kat sini, chapter yang akan masuk adalah chapter atas ni Chapter 5. Chapter 5 pasal apa kelas? 7. The pillar of sustainable development. The pillars of sustainable development. And then sekali lagi strategies, and then last sekali apa dia nombor 8 ni? Initiative in Malaysia ke? Macam effort, madam. Effort in Malaysia macam sustainable development di Malaysia. Sekejap madam, dia balas ni. Final test kejap Kuning pula. Sekejap. Rotate ni. Ni. Satu kerja pula. Okay. There will be final test during the semester. No replacement test for valid reason. Ada 2 part. Topik cover 1, 3, 4, 5, 6, 7. Betul korang?
1, 3, 4, 5, 6, 7. Salah macam yang dia cakap ni, betul tak? Lain madam. Rasanya lama. Oh Allah. Sekejap Vetting. Sebab dia macam ada kepeningan. C1, C2, C3, JSU. Sekejap question 1. Salah dah madam. Itu yang lama sebab dia tukar 2 kali. Korang ikut yang ni lah, madam hantar pada korang yang ni boleh? Boleh madam. Okay. Yelah sebab dia ada perubahan itu, sebab dia orang baru establish kan. Okay, sekejap Okay, kalau untuk part A confirm dah chapter 6 dengan chapter 7. Okay, so betul kan mana cakap kat sini kan? Okay, kalau question 1, ada dah tulis dah. Question 1, topic 1. Siap-siap madam beritahu kamu kak. Question 2, chapter. Itu final test kot ni. Okay. Question 2 kamu kena tengok pada chapter 3. Chapter 1 pasal apa? Chapter 1, Introduction to Sustainable Development. Okay, chapter 1 pasal introduction. Lepas tu lagi pasal apa? Pasal importance, pasal SDG sikit-sikit. Betul tak? Apa lagi? Cuba ingat-ingat. Objektif. Rafiqah masuk. Lagi importance. Betul tak? Betul madam. SDG ada tak? Ada kan? Ada madam, ada. Okay, so tengoklah apa yang dia nak tanya. Mungkin soalan sama ke? Macam midterm test. Madam dah tengok juga midterm test korang. Okay lah, boleh jawab. Okay, nanti madam habis semua, minggu depan madam beri. Okay, chapter question 3, chapter 4. Okay. Korang ada kawan ke budak AM Part 5 daripada fact lain? Daripada kampus lain? Tak ada madam. Ya. Kalau batch dulu duk pakai kawan, lepas tu nota sana sampai lepas ke sana. Dan question 4, topic 5. Gitu. Okay. Yang soalan ni dia bagi kepada macam ni. Topic 1, A 5%, A 5 marks. Dia buat macam tu Anggapnya lah. Dia tak menyumbang pula soalan. Malas. Sebab minta dan sebab ramai sangat. 20. Oh, kenapa lah. Okay, nampak tak soalan yang kedua ni? Soalan yang pertama ni, dia macam saja nak buat sakit kepala sikit. Okay, dia buat 2 benda kamu kena jawab. 1 5 markah, 1 20 markah. Mungkinlah first tu dia tanya, define sustainable development. Lepas tu yang kedua tu dia akan tanya, give 4 SDG, 4 importance, 4 objectives. Okay. Dia pecahkan macam tu. Ini format dia lah. Okay. So untuk question 2, 25 marks bulat. Question 3, 25 marks bulat. Chapter 4, okay, question 3, chapter 4, chapter 5. So kalau kamu tengok kat sini, chapter 8 tak masuk. Yang masuk 1, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. So maksudnya chapter yang tak masuk, excluded, chapter apa? Chapter apa korang? Yang tak masuk 258. 8. So tak payah baca. Sedap madam sebab itu pun masuk. Tapi macam bukan. Maksud madam bagi penekanan kepada 6 chapter ini. Okay, boleh ke?
Madam, saya nak tanya, hot question 1, hot A dengan B tu kiranya tak payah buat conclusion lah kan? Ya, tak payah. Kalau soalan yang macam ni, nampak tak bila pecah-pecah ni, tak payah sebab kat mana-mana pun paper AM, paper PAD, kalau dia bagi 25 markah, barulah kamu buat introduction 3, conclusion 2 markah. Maknanya banyak tu lah. Kalau dia pecah-pecah macam ni, bukanlah define 2 objectives biasanya. Kalau 10 markah AM ni, dia akan minta 2 benda. Kalau 15 dia akan minta 3 importance. Macam tu. Sebab tahap diploma ni kita tak bagilah soalan yang macam kalau definition, yang ni biasanya soalan ni definition. Biasanya lah. Okay, definition 1 point. Okay. Okay, yang ni biasanya 4 points lah dia nak. Okay, soalan yang terpecah macam ni, dia tidak ada introduction dan conclusion. So, kamu tak perlulah baca yang ni. Yang penting kamu baca chapter ni. Kejap Madam gariskan. Okay, dan juga chapter berapa tadi? 1, 3, 4, 5. Maknanya memahami chapter tu. Okay. Okay, so pesanan Madam kalau Madam, sebab Madam je yang makin Madam dengan Syed Syafiq lah. Kita, walaupun dia tak ajar, dia pernah mengajar, so dia tak benarkan seorang je pensyarah, takut bias kan. Okay, so pertama sekali jangan, okay, mana buat tu dah, jangan tiru sebiji, jangan tiru bulat-bulat macam dalam modul ataupun internet, sebab pensyarah ataupun pemeriksa, Madam ni dah sikit. Pensyarah atau pemeriksa lebih hargai jika kamu guna ayat sendiri. Okey. Jangan guna ayat terlalu bombastik. Yang macam nak sebut pun berbelit sebab kita tahu itu ayat internet. So ini akan membawa kepada macam meniru internet. Okay. Lepas tu satu lagi, tak payah nak turn in pun. Kita tengok pun kita tahu dah memang berapa persen. Sebab kita tahu macam mana budak punya ayat, macam mana ayat internet tu kalau dah ambil sebiji sebulat tu. Sebab tu kamu kena practice. Okay. Okay, yang keempat. Apa lagi Mary nak buat? Jangan panjang sangat. Panjang tak apa lagi. Jangan pendek sangat lah. Okay. Benda rasa Zaki ke suka buat pendek? Macam ada juga yang Mary tanda, Farah Najwa ke Iman. Blow time yang tu bukan main panjang lagi. Lepas tu yang poin kedua pendek pula. So dapatlah markah yang satu tu 5 mark, second point 2 mark. So kalau dah macam tu, jadi tak balance lah. Okay. So bagilah contoh. Jangan pendek sangat. Bila pendek sangat, less marks. Okay. So kamu kena elaborate panjang lah. Janganlah terlalu panjang sangat. Tengok juga masa dan tengok juga markah. Okay. Kalau 5 markah, by right separuh daripada ni lah. Okay, apa lagi tips lah kot kan. Okay. Yes, modul Madam ada tak? Ada Madam, ambil Ada, Madam. Ada kan? Gunakan Madam Efariza. Sebab Madam je yang buat modul PAD dan pensyarah-pensyarah pun kadang-kadang dia guna modul Madam untuk buat soalan. Tapi Sam ni Madam tak nak buat soalan. Madam macam malas sebab Madam, mula itu Madam buat soalan. Lepas tu entah macam mana bila Madam buat soalan tu, dia kata salah yang tadi tu yang 5, 6, 7, 8. Bukan chapter tu, chapter ni pula. Tu Madam macam putus angin nak buat soalan. Kau faham tak? Madam siap kan? Lepas tu bila Madam siap tu rupanya salah chapter Madam buat. Tu Madam macam malas dah lah. Lepas tu tak apa Ifah dah ramai dah macam dah ada banyak set dah. Kita ada banyak set kan. So dia orang dah buat, Madam kata biarlah. Malas Madam, malas. Dia orang pun macam tak kata apa pun. Okay. Alright.
Sekejap kita tengok. Okay, so kemungkinan besar soalan tu datang daripada modul madam. Sebab madam suka juga buat soalan tu. Ada dah tu madam letak Okay, macam-macam dah madam letak tu. Okay, cuba tengok. Manalah tahu kan. Chapter 1 banyak sangat sebab madam terlalu banyak sangat letak pasal SDG ni. Tapi kalau kamu perasan, PD 350 ni is about SDG. Perasan tak? Macam inilah benda yang kita belajar. Yang paling banyak pun. Okay? So sebab itulah madam buat banyak yang ni. Okay, strategi dia, apa dia. Okay, double choice. Double choice ni tak ada dah. Dulu pun soalan datang daripada sini juga. Okay, cuba kamu tengok essay questions ni. Yang markah banyak-banyak ni. Ataupun kamu tengok yang ni. Mungkin ini soalan yang keluar untuk chapter 1. Okay. Define sustainable development. Maybe lah madam buat sini 2 markah sikit. Tapi maybe pensyarah lain buat 5 markah. 4 objectives of sustainable development, 20 marks. Importance ke, reasons why ke. Tu sustainable development goal lah. Dia buatlah 4 pula, 4 marks. Ini mungkin adalah soalan-soalan yang berkemungkinan besar akan keluar untuk chapter 1. So kamu boleh gunakan ni untuk study. Dan lagi satu kalau tak sama pun, madam buat soalan ni maknanya orang kata ini adalah setiap subtopik yang ada. So kebarangkalian tu adalah untuk soalan-soalan ni keluar. Okay? Boleh ke? Boleh, madam. Alright, so chapter tu tak masuk kan? Chapter apa pula yang masuk tu? Chapter 3 ada tak? Ada madam 3. Kita tengok chapter 3, apa soalan yang masuk. Okay. Chapter 3, double choice ni. Kalau yang ABC ni kalau kamu macam nak saja-saja, suka-suka, ni minta kat madam dia punya skema jawapan. Mungkin kamu rasa malas nak buat essay tapi nak uji minda kamu. Tapi semua dah ada kan dalam kita punya apa? Yang quizzes tu kan. Tapi quizzes tu macam 10 markah je. Yang ni kalau kamu nak dia punya skema, PM lah, beritahulah madam. Okay, madam pun buat soalan, lepas tu madam tak buat skema. Malas madam masa tu. Lepas tu batch SEM lepas lah yang sibuk nak skema, so terpaksa lah madam buat. Okay, so chapter 3 pasal town-town ni, pasal model-model ni. Mungkin keluar pasal community development ke, 5 stages ke, bone ke, apa semua ni. Apa tu, 2 categories lah. Discuss 3 overlapping circle model lah. Okay, benda-benda macam ni. Mungkin, betul tak? Kita pun tak tahu. Alright? Okay, tu chapter 3. Chapter 4 masuk tak? 4 masuk madam. 4 pasal apa 4? Administration. Okay? Pasal actors. Pasal actors in sustainable development. Jadi soalan paling madam rasa macam mana? Tak tahu nak buat soalan apa. So soalan dia akan balik-balik apakah actors, tengok ni describe 6 actors. Ni mensos di situ tempat kosong je. 4 roles of United Nations, 4 roles of regional association like ASEAN and EU. Define government, state 4 policies by government in Malaysia, government Malaysia, orang Malaysia government that related to sustainable development. Discuss 4 ways on how government can promote sustainable development. Okay. Discuss 2 methods of pressure group to make their voices heard. Elaborate 3 actors. Dia antara ni je lah soalan dia. Kenapa dia record dah? Dalam tu. Apa, bagi sekali nangka nangka yang kecil tu. Ada dekat dalam peti bawah. Tengok betul-betul. Nangka kat belakang, ambil lah mana. Sebiji nangka. Bagilah nak buat apa. Tapi jangan ambil yang besar sangat, ambil yang belakang-belakang kecil yang nak masuk tu. Dia nak beli memang ada. Ikan korang? Itulah, jual ikan. Kunci di mana? Dalam handbag tu je lah, handbag juga. Okay, so inilah mungkin soalan yang akan keluar untuk chapter 4. And then last kali chapter berapa pula? Chapter apa lagi? 6. Luas ni. Senang pillars. Pillars of sustainable development. Kamu pusing-pusing. Madam bersalah soalan yang itu tak? Madam macam terleka. Okay.
Yelah ni pun baru lagi subjek ni. Madam pun madam baru ni sem ketiga ajar. Dapat terus madam buat nota. Sebab apa? Sebab madam tak boleh. Madam adalah seorang yang kena study secara, madam kena buat sesuatu. Sebab tu terhasilnya 133 page ni. Sebab masa PKP 1 tu madam duk buat nota je, tak tidur. Pukul 4 pagi madam tidur. Tapi bukanlah bermakna madam type semua. Maknanya madam cari, madam baca-baca. So madam tengok mana yang sesuai, madam letak yang sesuai, yang bersesuaian dengan PAD 350, madam letakkan dalam ni. Lepas tu madam pun buat soalan untuk bagi diri sendiri madam faham dan bagi pelajar faham. Macam tu lah pensyarah pun belajar juga. So kamu jangan rasa macam tak faham ke apa, tanya madam. Sebab madam pun masih belajar, sentiasa improve lah pengetahuan kita kan. Okay. So the 3 pillars of sustainable development. So 3 tu kan. Apa tu cultural vitality? Okay. 6 categories of human footprint. So dia kata tanya 25 markah. Discuss pillars of sustainable development. Alamak madam, kan ada 3 je. Madam cakap kalau 25 markah, 4 soal, 4 point. Intro 1 tu buat panjang sikit. So nanti berpandailah kita orang tarik. Okay, 1 tu nak 3 markah, 3 point tu mesti 20 markah. So mestilah kita pandai-pandai tarik. Okay, yang ni 4 markah, yang ni 6, yang ni 6, yang ni 6. Lepas tu nanti tolak 5, jadilah juga berapa. Faham tak? Okay. So, panjangkan sikit. Tengok kalau 5 markah separuh. Kalau lebih dari 5 markah lebih sikit lagi. Okay. So memang kadang-kadang ada soalan yang macam 3 point, 5 point sebab dia banyak sangat point ataupun dia macam tak cukup. Sebab memang dalam kita belajar 3 saja. Okay. Okay, elaborate on relationship between pillars of sustainable development and sustainable development goals. 2 categories of human footprint, 10 marks. Mungkin ini soalan yang boleh menjadi soalan kepada chapter 6. Chapter 5. Okay, chapter 6 pula obstacle. Ingat obstacle ni apa? Apa payahnya, apa cabarannya nak dapat sustainable development ni. Okay. Okay, tengok. Kita belajarlah satu-satu. Cabaran itu, cabaran ini. Okay. So elaborate tu obstacle to achieve sustainable development. Analyze, ditanya pula dari segi social aspect. Okay, semua benda ada dalam nota je. Okay, semua ada dalam nota. Madam dah buat 133 page ni. Semua ada dalam tu. Tinggal lagi kamu janganlah ambil sebiji sejibit. Kamu baca, kamu faham, kamu tarik sendiri. Macam, oh bagus budak ni dia study lah nota aku. Lepas tu dia buat pula ayat sendiri. Macam seolahnya madam bagi kamu tepung, kamu buat kek yang indah, yang sedap bagi pada madam. Ni madam bagi tepung balik ke madam. Berdebu lah. Okay. So macam cikgu ni macam syarah dia nak something yang better than dia ajar. So dia akan impress. Madam ingat lagi dulu masa madam belajar kan. Pensyarah madam selalu puji madam. Wah bukanlah. Dia cakap bagus Farizah ni. Bukanlah selalu. Ada sekali tu dia pernah puji. Dia kata bagus Farizah ni. Dia punya contoh tu lain daripada yang lain. Bukan yang saya ajar. Mana kita proses balik kan. Lepas tu kita proses balik. Lepas tu kita pun keluarkan something yang bukan salah, berbeza dan membuatkan pensyarah macam kadang-kadang kan madam baca skrip pelajar ni nak menyampah. Sebab apa? Yalah mentang-mentang lah ODL kan boleh rujuk buku. Semua orang tulis benda yang madam tulis dalam modul and then dia orang copy paste je letak dalam soalan. Betul contoh itulah kadang naik muak juga kita nak membacanya ni. Okay. So ni soalan dia define economic obstacles. Mungkin itu soalannya kan yang akan masuk. Dan yang ketujuh pasal strategi. So dia ni sekali lagi bercerita juga pasal SDG. So ini adalah madam buat itu pasal ni. Okay. So ini strategis. Tak ada sangat, madam tak buat sangat soalan daripada ni. Tapi itulah soalan yang masuk. Soalan chapter 1, chapter 3. Chapter apa lagi? Kecuali chapter 2 dan chapter lah. Mujur juga tak masuk chapter 2 tu. Agaklah pening kepala. Tapi dah masuk dalam ni. Alright. So ada apa-apa nak tanya ke sebelum madam stop kelas ni? Cuba tanya pada madam. Soalan apa? Madam ada tau. Tapi madam rasa macam midterm test okey lah. Kamu semua boleh buat lah sebab kamu kan dapat 5. Tak adalah buat. Cuma adalah madam nampak Iman madam rasa 5 markah.
kat atas tu panjangnya, tak tahu nak cakap sampai dekat 1 page untuk 5 markah. Tiba-tiba hak point kedua tu coek je 3 baris. Dia bagilah juga, okay, 3 markah. Tapi jadi macam tak equal lah. Kita boleh dapat 10 markah, 9.5. Tapi macam, faham tak? Point pertama tu kita elaborate beria-ria. Point kedua tu kita macam dah macam exhausted, macam dah letih, dah macam dah habis minyak dah. Janganlah kekalkan momentum. Kita ada masa 4 jam. Okay, decide soalan mana nak buat, pilih jawapan yang paling kamu rasa kamu boleh buat, boleh elaborate, paling faham. Itu the key-nya lah, alright. Okay lah, Madam rasa tak payahlah cakap lama-lama. Okay, kesian pada kamu hujung-hujung Madam, Ya. nak tanya yang final ni kan, nak kena jawab macam yang Madam Hajar itu nak kena highlight kan? Macam tu lah, macam tu. Okay, baik Madam. Cuma ada template ni yang RP beri, sekejap Madam tengok Madam rasa macam tu lah basically-nya. Madam bagi Madam template. Tapi Madam rasa Madam nak macam ubah sikit, bukanlah ubah maksudnya Madam suka nak letak header ke footer ke apa ke. Tapi tak apa kot, okey kot template macam ni. Sekejap Madam hantar dalam, Madam pun tak save lagi. Tapi basically, tapi nanti Madam bagi hari tu lah. Basically, macam tu yang Madam suruh buat highlight, buat perenggan kan. Macam tu lah. Yang macam Madam ajar untuk midterm test tu. Alright? Okay. Ya Tasha. Nak tanya, kan contoh Madam ada cakap tadi kalau contoh benda tu ada 3 point je tapi markah tu 25 kan. So, 3 point tu kita elaborate banyak lah Madam, tak perlu cari lagi lah 1 point. Tak payah sebab kadang-kadang memang itu je yang Madam ajar pun. Jangan korang memandai-mandai pula. Reka sendiri point yang keempat. Tak payah. Tambah elaboration je lah Madam. Yes, tambahkan elaboration pada point-point yang ada tu. Okay? Katakan 5 markah mungkinlah kan 3 point tu 7 markah ke 1 kan. Pandai lah nanti Madam tarik-tarik 6.5 ke. Tapi basically dia 20 markah untuk point. Okay, lagi? Ada soalan lagi tak? Madam, Ya Iman. kadang-kadang tu dah elaborate tu kita ketandusan contoh. Madam Madam untuk contoh tu sebab kadang aku nak ambil contoh apa dah elaborate. Macam ni. Tak ada contoh. Hai korang kan internet kan banyak 4 jam tu kan. Mana boleh gunakan untuk searching. Search semua benda, search kat internet. Katakan kalau Iman macam ketandusan idea pasal agriculture, carilah pasal agriculture ni, baca, tulis balik ayat sendiri. Okay, so macam relate lah, tak apa sebab LDL ni memang dibenarkan kita rujuk-rujuk, bertuah lah korang kan. Tapi janganlah ambil terus, so ni pun meletak terus, nampak sangat copy paste tu. Okay, ketandusan tu boleh dikurangkan ataupun diatasi dengan search internet pasal benda yang kamu nak ni. Cakaplah katakan dia kata pasal one of the importance of sustainable development is to macam agriculture lah. So kamu boleh gunakan, Madam pernah itu Madam menulis. Lepas tu orang tu macam penulis ni dia Aninah Janang ni dia orang bahasa, orang Dewan Bahasa dan Pustaka, dia macam Madam hantar artikel lah. Lepas tu dia macam sangat bagus sebab dia orang wartawan, editor kan. So dia kata kalau kita ketandusan idea ataupun nak tulis sesuatu dengan bagusnya, kita buat macam kita buat karangan sekolah dulu yang 5W 1Y. Tahu tak yang 1H tu? Apa, kenapa, mengapa, bagaimana, bila. Lepas tu bagaimana. Macam why, how, when. 5W 1How. 1H, betul tak? So kat situ lah kita apa, kita dah define dah apa dia, bagaimana. So dengan itu kita tak ketandusan idea untuk elaborate. Okay, boleh? Boleh Madam, insyaAllah. Dia dah bagi tips kat Madam. Alright Iman, jangan duk tertandus dah. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Tak ada dah kot kan? Apa Safa tu, gimari tu, kesian dia, internet tak kuat lah tu. Minggu depan kita buat apa Madam? Wah, kenapa Tasha nak buat apa? Taklah tanya je sebab habis chapter dah kan. Makan-makan lah Revision ke. Kalau nak dapatkan skrip tu boleh ke Madam nak preview balik?
test hari tu. Boleh, madam tengok on buat ni ha. Itulah tadi mula madam ingat nak bagi contoh skrip apa skrip sen lepas. Sekejap Tapi sen lepas tak boleh sebab dia ABC tak guna juga kan. Boleh madam akan bagilah skrip yang lama-lama untuk kamu tu. Bukan yang lama, yang midterm test kamu tu Boleh? Boleh madam. Alright. Okay, madam janji hari Selasa ni Boleh madam. Baik, Okey lagi nak siap. Okey. Okeylah semua, tak ada apa lah Ada madam. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madam. Terima kasih, madam. Terima kasih madam. Okay.